Sidang Parlimen hari ini menyaksikan beberapa isu penting disentuh, antaranya berkaitan tenaga solar dan akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Selain itu, peruntukan kepada industri digital negara turut sama dibangkitkan. Rakan setugas Ridauddin Daud yang kini berada di bangunan Parlimen ada laporannya. Baik, terima kasih rakan setugas dari Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Sudah pasti hari pertama sidang Dewan Rakyat pada minggu ini banyak perkara yang dibincangkan, antaranya adalah peruntukan kepada MDEC iaitu berkaitan dengan industri digital negara di mana Menteri Digital Gobind Singh Dio mengumumkan ataupun memberitahu kepada Dewan Rakyat pada hari ini bahawa dari 2014 hingga 2024 MDEC telah menerima peruntukan dana kandungan digital berjumlah RM163 juta bagi menjalankan dan menyelia bantuan kewangan kepada industri animasi, industri permainan digital, industri komik digital dan industri kandungan teknologi kreatif. Jadi kita dengarkan sedikit perincian daripada Menteri Digital Gobind Singh Dio di Dewan Rakyat pagi tadi. Tuan Dipertua, sehingga kini sejumlah 60 buah projek telah diluluskan oleh MDEC dengan jumlah keseluruhan dana sebanyak 36.7 juta ringgit Malaysia bagi pembangunan permainan digital yang meliputi platform komputer, konsol dan mudah alih. Kesemua projek ini, Tuan Dipertua, juga telah berjaya mewujudkan lebih daripada 700 peluang pekerjaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, antara permainan digital tempatan yang telah pun menerima bantuan dana kandungan digital daripada MDEC adalah seperti berikut. Pertama, Tiny Guardians oleh Kruici Sdn Bhd. Kedua, Re-Legend oleh Magnus Game Studio Sdn Bhd. Ketiga, No Street Road oleh Metronomic Sdn Bhd. Keempat, Rhythm Doctor oleh 7 Beat Games Sdn Bhd. Dan yang kelima, Giga Bash oleh Passion Republic Games Sdn Bhd. Tuan Dipertua, industri permainan digital Malaysia telah mencatat hasil jualan dan juga ekspor sebanyak 45 juta ringgit Malaysia melalui dana yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Ini sekaligus membuktikan bahawa industri-industri permainan digital di Malaysia memiliki potensi yang besar untuk dimajukan melalui sokongan daripada kerajaan dalam akses pasaran, inkubator, persidangan, bengkel, program upskilling dan reskilling serta lain-lain. Baik, selain itu juga ada diberitahu di Dewan Rakyat berkaitan dengan program solar di mana Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu bahawa kerajaan sebenarnya memang serius untuk melaksanakan ataupun menggunakan tenaga solar di seluruh negara. Apabila solar dibumbung secara umumnya memang digalakkan di bawah dasar tenaga boleh diperbaharui kebangsaan NETA, dan sekarang ini perumahan contohnya berkaitan beliau memberi contoh Sam Dabi telah meletakkan solar di atas bumbung di mana pemilik itu nanti akan dapat sewaan dan diuruskan syarikat perumahan itu sendiri. Begitupun ada juga dibangkitkan berkenaan dengan bantuan solar kepada golongan B40, dan menurut Datuk Seri Fadilah, beliau mengatakan bahawa bagi golongan B40 kerajaan ada memberikan rebate elektrik kepada mereka, dan menurutnya bahawa penggunaan solar tidaklah begitu banyak, jadi pemberian rebate elektrik itu sebenarnya adalah lebih baik untuk mereka. Dan yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul juga ada mencelah dan mengumumkan bahawa bermula pada 1 Oktober lepas bangunan Parlimen telah menggunakan sistem solar dalam bagi elektrik di bangunan ini. Jadi kita dengarkan sedikit apakah yang dikatakan oleh Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga Tan Sri Johari Abdul. Untuk B40 peratusannya, sebagaimana kita tahu, B40 sebenarnya di bawah program kerajaan mereka mendapat peruntukan di mana mereka dapat rebate tarif elektrik. Jadi kita tidak memberilah khususan untuk mereka meletakkan solar di rumah dan sebagainya sebab penggunaan mereka sebenarnya agak kecil, dan untuk melabur dengan solar ianya tidak memberi pulangan yang baik. Jadi kita lebih sesuai memberi rebate kepada mereka dan tidak memberikan fokus untuk mereka meletakkan solar di bumbung-bumbung rumah mereka. Jadi pendekatan kita sekarang ini melingkupi ataupun merangkumi keseluruhan lapisan masyarakat kita, dan pendekatannya ialah perbezaan dari segi apakah bantuan kerajaan pada setiap kumpulan itu tadi. Terima kasih. Saya juga nak umumkan bahawa mulai 1 Oktober tahun ini, Parlimen ini sendiri, tenaga digunakan ialah tenaga solar. Ini Tan Sri. Jadi kita ialah di antara parlimen yang terawal di dunia yang menggunakan solar system. Terima kasih
Baik, selain itu juga ada dibangkitkan berkaitan dengan isu pengeluaran akaun 1 KWSP apabila Ahli Parlimen Jelun Abdul Ghani Ahmad bertanya, adakah kerajaan akan menukar polisi membenarkan pekerja mengeluarkan wang dari akaun 1 KWSP untuk menunaikan haji. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hu Ying berkata kerajaan sebenarnya tidak mengeluarkan sebarang pengeluaran bagi akaun ini bagi memastikan ahli sekurang-kurangnya mempunyai sempadan asas sebanyak RM240,000 bagi persaraan yang lebih baik. Dan beliau juga berkatakan bagaimanapun boleh juga dikeluarkan wang namun dari akaun 2 bukan daripada akaun 1. Jadi kita dengarkan apakah yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Kewangan Lim Hu Ying. Meskipun begitu, ahli turut dibenarkan untuk membuat pengeluaran-pengeluaran bagi tujuan lain seperti pengeluaran perumahan, insurans hayat dan penyakit kritikal, pendidikan, kesihatan, penyakit kritikal dan kesuburan dan umur 50 tahun melalui akaun sejahtera. Akaun fleksibel turut diwujudkan bagi membenarkan ahli membuat pengeluaran bagi apa-apa tujuan pada bila-bila masa. Berkenaan dengan jumlah, sejak diperkenalkan pada tahun 2013, sebanyak 6,070 permohonan pengeluaran haji daripada akaun sejahtera telah diluluskan dengan jumlah amal pengeluaran sebanyak 16.7 juta ringgit bersamaan dengan purata sebanyak RM2,759 bagi setiap permohonan. Sekian, terima kasih. Baik, selesai jawapan lisan tadi kira-kira jam 11.40 pagi, kemudian sidang parlimen diteruskan dengan bahas-bahas daripada ahli parlimen yang akan mengambil bahagian pada hari ini. Ustaz Fashil saya akan terus berada di sini bersama rakan setugas Fahmi Azhar untuk membawakan laporan dari semasa ke semasa. Jadi buat masa ini saya fikir ini dulu, kembali dulu kepada rakan setugas.